don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kaum tentang isu jangan salahkan UMNO Muafakat Nasional terkubur, kata Zahid. Sebagai dia sikit, bukan salah UMNO yang menyebabkan runtuhnya kerjasama Muafakat Nasional MN bersama PAS, kata Presiden Ahmad Zahid Hamidin. Justru itu, Zahid berkata adalah lebih baik UMNO bersama rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan termasuk bekas terutama DAP. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir di arah kat komen macam biasa. Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidin menyatakan bahawa bukan parti itu yang meruntuhkan Muafakat Nasional. Secara terus terang katanya bukan UMNO yang meruntuhkan Muafakat Nasional. Sebab orang masih lagi membuat naratif kononnya UMNO yang meruntuhkan Muafakat Nasional. Tapi menurut Datuk Zahid Hamidin, dia kata bukan. Bukan UMNO yang meruntuhkan Muafakat Nasional. Sebab itu katanya adalah lebih baik UMNO dalam keadaan sekarang ni untuk meneruskan kerjasama dengan rakan-rakannya dalam kerajaan perpaduan. Sebab apabila diasaskan Muafakat Nasional, banyak ketimpangan, adanya berlaku ketidakikhlasan, ketidakjujuran, serta pengkhianatan berlaku. Jadi sebab dia kata saya fikir buat masa ini biarlah kami bersama-sama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani dalam membentuk kekuatan dan kestabilan politik. Itu sewaktu beliau berada di Batang Merbau, Masjid Batang Merbau saya. Apabila orang minta pengulas peranan PAS supaya kerjasama antara kedua-dua parti Muafakat Nasional antara PAS dengan UMNO dihidupkan semula, Datuk Zahid berkata rakyat boleh menilai sendiri apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku. Dan sebab itu katanya biarlah politik itu berdasarkan kepada sistem demokrasi dengan menggunakan nilai-nilai Islam sebagai keutamaan. Jadi sebab sebelum ini Musyidul Ampas di Perlis, Saudara Hashim Jassim berkata beliau yakin kerjasama antara parti itu dan UMNO masih boleh dihidupkan kembali melalui Muafakat Nasional. Tapi kata Datuk Zahid, macam mana nak adakan kerjasama kalau ia tidak dilandaskan pada prinsip keikhlasan, kesetiaan. Sebab itu katanya biarlah. Dia tak mau komen lebih banyak-banyak. Orang nak kata apa katalah. Sebab dia mau menangani kerajaan madani ini kerana dia betul yakin ini adalah kerajaan yang diasaskan dengan penuh keikhlasan. Saya dah bercakap berkali-kali saudara. Parti Keadilan, Parti UMNO adalah merupakan dua parti yang telah mengalami pengkhianatan di kalangan ahli-ahlinya. Bukan ahli biasa saja, bukan kaling-kaling punya ahli. Mereka level-level yang tinggi dalam hierarki kepimpinan. Macam mana Parti Keadilan dikhianati oleh timbalan presidennya sendiri. Yang bawa keluar ahli-ahli keadilan, ahli parlimen daripada keadilan, keluar daripada Parti Keadilan. Tengah langgang parti jadinya. Begitu juga UMNO. Bila kita dalam keadaan terdesak, kita tidak cukup bilangan untuk membentuk kerajaan, ada pula orang yang bawa keluar 16 orang ahli parlimen daripada UMNO. Itu juga berasaskan pengkhianatan. Jadi mereka berkhianat pada UMNO. Jadi macam mana kita mau menyantuni Muafakat Nasional balik? Apabila mereka iaitu pimpinan daripada PAS sanggup bersekongkol dengan orang yang khianat. Para pengkhianat daripada keadilan, pengkhianat daripada UMNO, itulah sekarang ini sedang ditangani oleh PAS. Itulah rakan mereka. Jadi apakah bila orang tanya pada Datuk Zahid Hamidin, apakah boleh diwujudkan sebelum Muafakat Nasional? Saya mengatakan satu benda yang sukar. Saya yakin Datuk Zahid Hamidin juga mengatakan sukar. Kerana pada dia waktu kita memeterai piagam Muafakat Nasional, kita merasakan bahawa PAS begitu jujur dan ikhlas dalam menyantuni politik semasa. Tapi terbukti, ternyata bila kita meletakkan kepercayaan begitu tinggi pada PAS, mereka boleh bermain mata dengan musuh UMNO. Bukan PAS tak tahu. Pimpinan PAS cukup kenal dan cukup memahami bagaimana pimpinan daripada Parti Bersatu matlamatnya nak membunuh UMNO. Malahan saya nak jelaskan secara kesan daripada pujukan PAS, UMNO kerana waktu itu berada sama-sama dalam Muafakat Nasional, memberi muka, memberi ruang pada PAS. Bila PAS kata tak apalah, dia kata untuk kali ini kita ketepikan Dr. Mahathir,
Kita singkirkan Dr. Mahathir kerajaan Pakatan Harapan 1.0, kita berilah kesempatan pada Tan Sri Muhyiddin. UMNO akur, saudara. UMNO akur. Ini bukan cerita bohong. Ini fakta. Keputusan dibuat di tingkat 39 yang meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Keikhlasan UMNO yang ditandatangani oleh Datuk Zahid, Datuk Sri Najib dan pimpinan yang lain dipandang remeh saja. Malahan sejak mereka berada di anjung kuasa, mereka berusaha untuk memusnahkan UMNO. Jangan lupa saya, Datuk Najib, Datuk Zahid Hamidi, semua itu zaman era kerajaan Pakatan Nasional. Jadi bila UMNO tarik break, peringkat PAS pula masih lagi mau bersama dengan Pakatan Harapan, dengan PBM, dengan Bersatu. Jadi macam mana kita boleh menangani ikatan persahabatan dengan PAS kalau mereka boleh bekerjasama dengan pengkhianat kita? Tidak mungkin. Jadi sebab itu kata Datuk Zahid, biarlah kita cara kita. Soal memang kita yakin bahawa Muafakat Nasional itu adalah merupakan pimpinan terbaik, santunan terbaik antara dua pertubuhan. Tapi asyik kita saja mengalah, sampai bila? Itu keadaannya. Mak Rajab Badruddin walaupun sama Islam tapi tak sealiran, malah bertentangan. Dan Saudara Mat Sepana dia kata UMNO harus terus mara untuk rakyat Malaysia. Jadi kita harus bersetuju dengan pendirian yang diambil oleh Presiden UMNO. Cukup-cukuplah, saudara. Saudara Rin Azman dia kata pasar Ramadan Langkawi masih murah macam biasa di Langkawi lah. Pelaporannya yang saya dapat, saudara Rin Azman. Jadi kalau teman-teman yang ada kesempatan bertandang ke pasar Ramadan, boleh juga hantar kiriman pada saya, sebab saya pun nak tahu juga bagaimana kedudukan pasar Ramadan tempat anda. Jadi kembali bercakap soal Muafakat Nasional, saya tidak nampak hari ini, semalam Datuk Zahid Hamidi berada di Pantai Timur. Walaupun kita kalah dengan PAS sampai kosong, nil, tidak ada kursi pun kita menang di Terengganu. Tak apa. Datuk Zahid mengharapkan pimpinan yang baru dilantik, yang mereka orang baru menerajui UMNO di Terengganu dapat menyantuni. Jadi sebab itu katanya soal Muafakat Nasional ni, ia gagal kerana PAS tidak jujur. Itu saja. Tak payah nak kita elaborate lagi, tak payah nak mengata, tak payah nak mengumpat. Bulan-bulan puasa ni, kita teruskan dengan agenda perjuangan kita. Datuk Sri Zahid minta semalam berjumpa dengan 14 ketua-ketua bahagian di Kelantan. Beliau menzahirkan isi hatinya untuk melihat tidak ada lagi perbalahan. Tapi masalahnya kadang-kadang dalam mesyuarat semua okey, saudara. Dalam mesyuarat, berjumpa dengan presiden, bercakap ketua-ketua bahagian, satu suara, satu nada. Tapi beralih hanya 3 langkah, dah berbalah balik. Tapi setakat hari ini saya mengharapkanlah agar pimpinan di Kelantan dapat sedar dirilah bagaimana teruknya kita kalah hanya kerana perpecahan sama kita. Kalau UMNO dapat menyantuni ukhuwah persahabatan sama mereka, saya tak nampak UMNO boleh kalah sebegitu teruk di Kelantan. Cuma satu kursi je saudara menang. Itu pun di kursi dimenangi oleh saudara Datuk Syahruddin di Gua Musang. Lain huyuk. Jadi saya haraplah kan, kalau boleh jangan lagi pertelingkahan antara sama UMNO berlaku di Kelantan. Begitu juga di Terengganu. Sekarang ni apa nak lagi? Ketua Perhubungan baru dilantik, saudara Datuk Cikgu Rozi. Barisan-barisan kepimpinan baru pun dilantik. Penasihat pun telah dibentuk. Mantan Panglima Tentera Angkatan Tentera Tan Sri Raja Effendi yang merupakan calon di Kemaman, mantan Menteri Besar, dua-dua orang, iaitu Cikgu Razif dan juga saudara Mak Said dilantik sebagai penasihat. Jadi Cikgu Rozi, selaku Ketua UMNO bahagian Ulu Terengganu, harus memulakan langkah untuk menyatukan semula segala kekecohan, segala kesenggangan yang tidak sealiran antara satu sama lain itu perlu disatukan semula. Sama ada di Temelem, sama ada di Ulu Terengganu, sama ada di Kemaman, sama ada di Besut,
ataupun di seberang Takik, di mana-mana warga UMNO perlu disantunkan semula. Datuk Zahid mengharapkan dalam musim-musim berpuasa ini kita saling bermaaf-maafan, santunilah. Soal muafakat nasional tak payah dipikirkan. Kerana jelas semua orang dah tahu bahawa puncanya adalah bila PAS tidak jujur dengan kita. Cukup-cukuplah. Kita juga bukanlah parti yang bukanlah nak membesar diri tak. Kita tak seharusnya jadi parti yang mengemis simpati orang. Kita adalah parti yang cukup prasarananya, dan cuma yang perlu disunting sekarang ni adalah semangat juang warganya, saudara. Saudara NSR AJ, Waalaikumsalam. Saudara NSR dia kena tutuplah cerita muafakat nasional, perkukukan kerajaan perpaduan. Itu yang sebenarnya. Saya merasakan soal muafakat nasional ni sudah. Itu merupakan catatan sejarah. Dia tak payah lagi kita nak berada dalam nostalgia Melayu Islam dan sudah. Dinamika politik negara sudah pun memasuki era yang lain. Kita harus berbesar hati, kita harus mempunyai jiwa besar untuk tidak lagi menyantuni politik perkauman yang tebal, macam-macam. Saya lihat sekarang ni, serangan begitu teruk. Saya agak khawatir dan bimbang apabila macam-macam cerita, malahan saya nampak adanya usaha-usaha istana pun cuba dicuit-cuit juga oleh mereka. Apakah mereka mahu mewujudkan suasana yang tak baik? Ada kenyataan-kenyataan yang dilakukan oleh orang kita sendiri, bukan orang bangsa lain. Saya rasa ini agak menyedihkan. Saudara, apabila mereka mempersendakan istana, tak sepatutnya berlaku begitu. Kita harus menghormati istana itu sebagai payung kita. Jangan dirobekkan sama sekali. Ukhuwah bangsa kita mesti diperkukuhkan. Jangan perkara yang kecil dijadikan besar. Sebab hari ini perkara yang kecil dipolitikkan, saudara. Terlalu banyak isu-isu yang tak sepatutnya dipolitikkan. Hingga kan kita abai tugas matlamat untuk menyantuni warga bangsa kita dalam sektor ekonomi. Kita gagal untuk menangani usaha untuk mempertingkatkan warga bangsa kita untuk menguasai kembali kek ekonomi yang sudah semakin hilang, semakin terhakis. Apa yang berlaku, kita benda kecil-kecil yang remeh. Warga bangsa kita selama 5 tahun dah, kita masih lagi bercakap perkara-perkara yang remeh. Yang terbaru macam mana cerita isu anak-anak sekolah. Isu kantin sekolah, buka tak buka pun jadi masalah besar. Orang ni bercakap itu, orang ni bercakap begini. Saya hairan. Sekolah, macam sekolah. Kalau dia sekolah tu majoritinya ada pelajar-pelajar keturunan bukan Islam. Biarlah kalau kantin nak dibuka. Apa ada masalahnya? Tapi kita ni benda yang kecil itu dijadikan isu. Saya bersetuju macam isu stokin yang dibuat nama Allah dekat stokin. Itu kekemat. Itu saya bersetuju. Kita harus bangkit bersatu hati. Warga bangsa kita harus memperlihatkan bahawa jangan mereka memperkecilkan agama kita. Jangan mereka menyindir agama kita. Jangan sesekali mereka cuba memperkotak-katikkan kesucian agama kita. Jadi kalau itu berlaku, saya bersetuju apabila warga Islam, tak payahlah kita pergi ke kekemat. Biarlah dia datang minta maaf ke apa semua, bagi saya sukar untuk kita untuk memberi kemaafan untuk saat ini. Biar dulu. Biar dia rasa supaya menjadi pengajaran pada orang lain. Masalah kita ni terlalu apologetik. Orang buat macam-macam pada kita, okey, datang minta maaf, okey, selesai. Tak mahu begitu saya. Kita harus mempunyai hati yang jitu. Apabila bangsa kita dicabar, agama kita dicabar, raja-raja kita dipersenda, kita harus ke depan. Tidak ada apologetik pada orang yang cuba memperlihatkan bahawa mereka mahu memporak-perandakan sistem yang ada sekarang. Sesuatu yang mereka lakukan kalau ia bertentangan dengan perlembagaan negara kita, harus kita satu hati menentang. Jangan yang remeh-remeh ini kita ambil jadi isu. Cukup-cukuplah saudara. Isu tentang anak-anak sekolah kantin buka tak buka, itu apa ceritanya saudara? Itu bukan mencabar kesucian Islam. Ini apabila stokin atau tertera Allah dekat stokin itu, seolah-olah meletakkan kesucian, kesyumulan agama Islam, Allah itu di kaki mereka, wajib ditentang dan sepatutnya kita boikot terus.
kerana mereka tidak peka sama sekali tentang sensitiviti warga Islam. Cukup-cukuplah saudara. Berapa lama kita nak membiarkan orang boleh mempersendakan kita? Kita bercakap bahawa demi ketuhanan, demi agama, bangsa dan tanah air. Tang mana tang ini kalau kita masih lagi bertelagah sama sendiri, kita tak satu hati. Saya melihat apabila adanya media sosial memainkan berita ini, tuan punya KK itu sudah mula tergugat jualannya. Bukan itu saja saudara, bila kita melakukan boykot produk-produk daripada pengeluaran Israel, itu juga mereka yang bersekongkol sudah terasa pedihnya. Artinya warga bangsa kita, warga yang beragama Islam di negara kita ini mampu untuk melakukan tindakan kalau kita berpadu. Tapi kalau kita saling mengkhianati antara satu sama lain, oranglah yang akan mengadu dombakan kita. Saya mengharapkan kehadiran bulan mula ini ada kesedaran di hati warga kita untuk tidak lagi bertoleransi kepada mereka yang cuba menghina raja-raja kita, menghina agama kita, menghina bangsa kita dan merobekkan usaha dalam kita untuk mewujudkan Kongres Ekonomi Bumiputera yang baru kita meterai dengan 82 resolusi. Kita wajib melihat semua ini terlaksana agar warga bangsa kita dapatlah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan semua warga yang ada di negara kita ini. Ini negara makmur, saudara. Dan saya haraplah semua pihak dapat menghormati institusi Raja-Raja Melayu, agama Islam dan mesti bangsa kita mesti diperkayakan lagi. Kita saya baca detail sikit lagi. Saya fikir buat masa ini biarlah kami bersama-sama dengan rakan-rakan kerajaan Madani bagi membentuk kekuatan dan kestabilan politik, katanya ketika menolak kesan untuk menghidup semula MN lapor bernama Zahid, yang juga semalam Perdana Menteri berkata rakyat boleh menilai sendiri senario politik apa yang sedang berlaku. Itulah dulu dia tinggalkan UMNO, sekarang hari duk kecoh nak baik dengan UMNO balik. Itu adalah dia pas. Kita tuan, mari terus menyokong kerajaan Perpaduan Datuk MN Ibrahim. Assalamualaikum.